Okey, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua yang menonton channel YouTube saya. Okey, so petang ni saya nak share bagaimana cara kita nak membina Google Site di dalam akaun Gmail kita ataupun akaun Delima kita. Okey, so langkah yang pertama, cikgu perlu masuk dalam Delima. Okey, dalam Delima ni dia akan keluar macam ni, login Google Sites. Maksudnya dia dah minta kita login terus melalui ID Delima yang kita dah dapat. Okey, so dia akan keluar paparan seperti ini. Jadi cikgu tekan log masuk. Okey, jadi pilih akaun GC cikgu. Okey, dia akan keluar macam ni dan cikgu klik guru. Okey, pilih lagi akaun. Okey, digalakkan untuk menggunakan akaun Delima, memandangkan akaun Delima tiada had. Okey, tiada had untuk menyimpan semua yang di dalam drive tu. Okey, jadi cikgu klik dekat email. Okey, jadi cikgu klik dekat button yang banyak-banyak ni, Google Apps. Okey, cikgu cari site di sini. Okey, di sini sites dan cikgu klik. Okey, dia akan pergi ke pautan baru. Okey, di sini dia akan keluar paparan seperti ini. Okay, start a new site. Okay, maksudnya cikgu boleh buat site baru. Okay. Dan cara kita nak buat site baru, kita ambil blank site. Okay. Okay, untuk buat Google Site ni, pastikan connection internet cikgu okey, tiada masalah. Okay, macam saya sekarang ni connection agak susah sikit sebab berada di kawasan, luar kawasan. Okey, dia akan keluar untitled site. Okey, dia akan keluar macam ni. Jadi cikgu namakan site yang cikgu nak bina. Okey, contoh macam saya nak bina site laman cikgu Syakira. Okey, so saya type lah laman cikgu Syakira. Okey, jadi kita berkenalan dulu dengan menu-menu dalam ni untuk bina Google Site. Okey, first kali kita mula daripada atas sini. Yang ini merupakan header. Header untuk kita punya website. Okey, ada banyak jenis header. Okey, sama ada cover. Cover ni okey, bentuk dia besar macam ni. Cikgu boleh letak gambar. Okey, large banner yang kedua, dia kecil sikit. Banner dia kecil sikit dan dia memanjang. Okey, dan yang terakhir, kalau cikgu tak nak letak gambar, cikgu boleh padam dan cikgu just tulis title sahaja. Okey, contoh laman cikgu Syakira. Okey, bila kita type laman cikgu Syakira, kat sini
ada dari segi teks, font dia ada pilihan sama ada nak normal teks, maksudnya dia kecil. Okay, title besar, heading, subheading dan small. Jadi cikgu depends lah pada cikgu punya teks nak buat yang bahagian mana. Macam ni untuk tajuk kita punya website, so saya buat laman lah, saya buat title lah. Okey, dan jenis tulisan kita boleh tukar. Okey, mana tulisan yang cikgu nak. Okey, sebelum tu kita highlight dulu dan pilih tulisan yang cikgu nak. Alright, okey. Lepas tu ini dia ada alignment, maksudnya alignment center, tepi ataupun sama, dan kita boleh delete lah kalau kita nak delete. Okey, untuk jika cikgu nak letak gambar, okey, nak letak gambar, okey, caranya cikgu boleh ambil change image. So boleh upload sama ada cikgu nak upload ni daripada bahan daripada laptop cikgu. Okey, select image yang dah ada dalam galeri Google ni. Okey, gambar-gambar yang ada dalam galeri Google. Okey, so cikgu boleh pilih lah mana yang sesuai. Okey, contohnya macam saya nak buat ni. Okay, so jadi macam ni, dan macam yang ni dia macam panjang sampai 3 baris kan. Cikgu boleh tarik je tulisan ni sampai sini. Okay, jadi dia cantik lah sikit. Okay, selepas itu dekat ruangan bawah ni, dekat sini ni bahagian header, bahagian footer. Footer ni kita boleh letak untuk kita letakkan contoh laman web, ataupun kita letak kita punya nama lah. Cikgu Syakira SMK Baca Perempuan tahun 2021, maksudnya kredit kita buat lah, dan kita letak tengah-tengah. Okey, so header ni pun kita boleh nak letakkan color. Okey, standard dia putih je, emphasis 1 dia warna ada warna tapi tak berapa nak nampak sangat. Emphasis 2 dia warna macam ni, dan kalau kita nak letak image sendiri pun boleh. Okey, so itu bahagian header dan footer. Okey, so untuk buat Google Site ni cikgu tak perlu nak risau untuk tekan save, tekan save, tak perlu, sebab dia semua automatic save dalam drive kita. Sebab tu saya cakap internet connection kena strong, okay? Supaya cikgu punya bahan-bahan dalam ni semuanya clear disimpan dalam drive. Okay, seterusnya ni muka hadapan. Okay, muka hadapan. Macam mana cara kita nak bina sub page? Okay, maksudnya menu-menu penting di dalam website kita. Okay, cikgu pergi dekat page. Okay, home ni yang inilah laman utama ni. So kalau dalam bahasa Inggeris home lah. Kalau kita nak buat dalam bahasa Melayu, cikgu boleh edit. Cikgu tekan button ni, button 3, lepas tu properties, dan kita boleh tukar laman utama. Okay, so done. Okay, kalau kita nak tambah page yang baru, kita pergi dekat button bawah ni, new page. Okay, so laman yang kedua, pengenalan contoh.
Okey, dan okey, dia akan jadi naik macam ni. Okey, laman utama, pengenalan. Okey, so macam mana cara kita nak buat sub daripada menu yang kita dah buat. Okey, tekan button 3 ni. Okey, lepas tu pilih add sub page. Jadi bawah pengenalan kita nak buat apa? Biodata, contohlah ini laman web saya kan, biodata. Okey. Jadi dia punya view dia macam ni lah. Bila kita tekan pengenalan, bawah pengenalan ada biodata. Okey. Lepas tu kita nak isikan di tengah-tengah ni. Okey, contoh di tengah-tengah ni kita nak isikan apa-apa maklumat yang kita nak masukkan dalam site ni. Contoh saya pergi kat pengenalan dah. Okey. Ada beberapa elemen yang cikgu boleh masukkan. Yang pertama text box, kedua image, ketiga embed dan keempat drive. Okey, text box ni macam biasa cikgu klik text box, so dia akan naiklah kat sini. Jadi cikgu nak masukkan text box apa? Pengenalan, contoh cikgu bagilah info tentang diri cikgu. Selamat datang. Okey. Maksudnya dekat laman utama ni kita boleh buat Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke laman cikgu. Okey, ini contoh lah. Okey, saya pun tak tahu nak type apa. Okey, jadi cikgu boleh pilihlah tulisan, nak tulisan apa. Okey. Jadi cara cikgu nak letak gambar, image, ni bahan daripada laptop lah. Okey, daripada laptop. Cikgu bolehlah letak gambar cikgu dekat sini. Okey, contoh. Okey. Oh, besar ni. Sekejap. Okey, kalau rasa macam gambar tu besar sangat, kita boleh delete lah. Okey. Kita boleh masuk gambar lain. Saya pun tak tahu nak masuk gambar apa. Okey, contohlah ini. Okey. Okey, ni untuk laman muka depan lah. Cikgu boleh isi. Lepas tu kalau cikgu nak letakkan pautan apa-apa pun boleh. Okey, kat sini ada menu-menu text, table of content. Kalau cikgu nak letak content table, okey. Lepas tu image carousel ni gambar yang bergerak. Okey, gambar yang bergerak. Contoh cikgu pilih 3 gambar tentang site cikgu. Contohnya tentang site. Tentang gambar apa ya? Saya pun tak tahu nak letak gambar apa. Okey, contohnya ni lah. Okey.
yang ni, yang ni. Okey, berkaitan dengan info COVID. Ataupun berkaitan dengan sekolah saya lah. Boleh dah cikgu masukkan. Okey, dan tekan insert. Jadi dia akan keluar macam ni. Okey, cikgu boleh tarik gambar ni, bagi besar sikit. Dan okey, dia boleh macam ni. Okey, jadi macam mana kita nak bagi dia automatic bergerak? Okey, boleh tekan settings dan pergi dekat sini. Okey, auto start. Okey, auto start. Show dots ni tak payahlah. Okey, show caption, kita pun tak perlu ada caption. Transition speed ni kita buat nak sama ada very slow, slow atau fast. So kita buatlah slow supaya orang sempat baca. Nanti dia akan gambar dia macam ni. Okey, contoh macam mana kita nak tengok kita punya page, view page kita boleh tekan dekat preview. Okey, preview ni dia boleh berlaku dalam bentuk phone. Kita boleh tengok dalam bentuk phone macam mana, bentuk tablet dan bentuk laptop. Okey, large screen. Sekarang ni kita dalam bentuk large screen. So inilah paparan yang sebenarnya nanti. Okey, seterusnya kalau dalam bentuk tablet, dia akan bentuk macam ni. Okey, kalau dalam bentuk phone, dia akan memanjang ke bawah. Ni menu belah tepi dia. Okey, so kita exit preview. Okey, selepas itu kita boleh pergi dekat bahagian biodata. Okey, macam mana cara kita nak masukkan button. Okey, cikgu boleh buat klik button. Okey, contoh button ni maksudnya kalau kita nak linkkan button tu dengan link luar. Okey, contoh FB. Contoh kan, contoh FB. Okey, saya tekan link daripada luar lah. Okey, daripada luar. Contoh bukan FB lah, kita ambil Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, so link Kementerian Pendidikan Malaysia kita boleh cari KPM. Okey, so tekan C. Kita Ctrl C lah untuk dia punya pautan. Kita masukkan di sini dan insert. Okey, dia akan jadi bentuk macam ni. So ini button dah ni. Okey, button ni kita boleh bentukkan macam ni ataupun teks. Okey, ataupun fill. Fill dia maknanya bentuk warna lah. Okey, so bila cikgu tekan ni nanti dia akan link dengan KPM. Okey, so kita nak letak YouTube pun boleh. Okey, macam saya nak semua tonton saya punya channel. Okey, contohnya ni contoh channel yang saya buat.
So kita boleh masukkan YouTube dalam ni. Okey, kalender. Kalender kita boleh masukkan, okey, dan insert. Dia akan naik. Okey, akan naik dalam bentuk Google Calendar. Okey, kita boleh kecilkan sikit. Okey, seterusnya Maps. Maps ni jika cikgu buat website berkaitan dengan sekolah, cikgu boleh letaklah Maps. Tapi kalau untuk website peribadi rasanya tak perlulah, kan? Okey. Seterusnya dokumen, slide, sheet, forms, chart. Okey, contoh macam slide ni kita boleh masukkan Google Slide dalam ni. Okey, Docs pun sama, Google Docs. Forms ni kalau cikgu ada survey berkaitan penambahbaikan website, contoh macam sebelum ni saya pernah buat borang masalah untuk Google Classroom. So saya bolehlah masukkan juga dalam ni. Nanti bila murid kita masuk dalam website ni, automatik dia boleh isikan form ni juga. Okey. Seterusnya dari segi layout. Okey, layout dia ada ni, ada macam-macam bentuk macam ni. Sama ada kita nak layout sini kita letak gambar, ataupun sini kita nak teks. Okey, ataupun layout macam ni, ada dua, ikut kreativiti masing-masing lah. Dan dia ada sampai 4 gambar dan teks. Alright, so untuk Teams, okay, Teams dalam Google Site dia ada beberapa Teams yang cikgu boleh pakai. Okay, dia tak banyak pun, ada 1, 2, 3, 4, 5, okay, 6. Jadi cikgu boleh tekanlah simple macam ni. Sekarang ni kita pakai Teams simple. Okay, nak tukar warna boleh. Dia warna pink, warna hijau turquoise, warna purple. Okay, font style pun kita boleh tukar jadi klasik, okay, ataupun jadi heavy, ataupun light. Depends lah. Ni yang kedua, tema Aristotle. Yang ketiga, diplomat, vision, level, dan impression. Okay, ada banyak jenis lah kat situ. So cikgu boleh pilih mana yang cikgu rasakan sesuai dan berkenan di hati. Okay, so itu sahaja sebenarnya cara kita nak create Google Site. Tak susah pun. Okay, jadi macam mana cara kita nak setting pula? Okay, kat bahagian setting ni, navigation dia ada dua jenis, sama ada bahagian di atas, okay, kalau top bahagian atas, dan bahagian tepi side. Okay, side maksudnya kat sini lah. Okay, dia akan keluar kat sini. Okay, so yang itu. Okay, macam ni saya nak buat di atas. Okay, dari segi transparent, transparent ke, nak warna ke, ataupun warna hitam. Okay, itu pun untuk menu. Okay, brand image. Brand image, logo. Okay, kalau cikgu nak buat website berkaitan dengan sekolah, cikgu boleh upload gambar sekolah kat sini. Okay, kalau macam saya berkaitan dengan diri sendiri, so mungkin saya boleh letak gambar yang samalah. Okay, gambar yang kaitan dengan saya punya ni, contohlah. Okay, so dia akan naik dekat sini. Okay, lepas tu yang lain, okay, ada apa-apa untuk di. Okay, seterusnya untuk announcement banner. Announcement banner, show banner. Okay, cikgu boleh tulislah selamat datang ke laman cikgu Syakira. So cikgu boleh type macam tu, dan
boleh pilih sama ada dia ada di home page sahaja atau di semua page. Okay, saya nak buat home page sahaja. Okay, jadi okay, jadi kita boleh tengok dia akan naik macam ni. Alright, so button 3 ni, yang ini jika cikgu nak duplicate site. Okay, contoh lepas ni kalau cikgu nak buat site yang baru, cikgu malas nak buat daripada awal, cikgu boleh duplicate balik. Okay, duplicate balik dan cikgu boleh edit je sikit-sikit mana yang cikgu nak tambah-tambah. Okay, ni tak susah pun. Okay, seterusnya share with others. Okay, share with others ni cikgu boleh share dengan email. Email cikgu yang lain. Siapa lagi? Maksudnya bila hantar dekat email sini, kita boleh create sama ada dia sebagai editor. Maksudnya dia boleh edit jugalah kita punya website. Dengan mendapat kebenaran kita, dan kita boleh send. So bila cikgu nak publish, cikgu tekan publish. Dia akan naik web address kat sini automatic, laman Cikgu Syakira. Kalau dia ada masalah, maksudnya tak boleh buka lah. Kalau tak ada masalah, cikgu just klik publish sahaja. So bila publish, automatic kita punya website dah publish. Ni contoh. Inilah bentuk laman. So inilah bentuk Google site yang telah dibina tadi. Ini yang dimaksudkan dengan gambar dia bergerak sendiri. Lepas tu cikgu boleh klik kat data. Contohlah. Nanti cikgu boleh buat sendiri lepas ni. Dan itu sahaja perkongsian saya untuk hari ini. Jika ada apa-apa komen, cikgu boleh komen di ruangan komen di bawah, dan insyaAllah pada masa akan datang saya akan sharekan lagi video berkaitan dengan pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang.